bertarikh agak lama. Saya kata buku Sulaiman yang diterjemahkan, terbitan asalnya adalah pada tahun 1997, dan buku Yusuf Qaradawi pada tahun 2001. Jadi walaupun tarikh terbitan asal kedua buku ini telah agak lama, tapi saya berpendapat bahawa isi kandungan dia tidak lapuk dan masih relevan. Jadi jangan kita rasakan bahawa lewatnya terbitan buku ini daripada tarikh asalnya penterjemahan dia hari ini, seolah-olah kandungannya sudah tidak relevan. Banyak isi kandungan buku ini masih lagi relevan dan perlu kita baca dan fahami untuk mempersesuaikan pengamalan Islam kita sesuai dengan realiti yang ada. Penggabungan kedua buku karya ini juga sengaja saya buat dalam satu terbitan kerana beberapa faktor. Faktor pertama ialah kalau kita lihat Yusuf Qaradawi, beliau adalah seorang tokoh ulama yang senior. Yang kedua, beliau juga terkenal dengan pendekatan dakwah dia yang bersifat lembut. Pendekatan bersifat lembut, taisir, memudahkan. Selain itu, buku beliau itu lebih berfokus kepada aspek-aspek agama yang bersifat peribadi dan juga sosial, seperti soal muamalat, soal nikah, soal penyertaan dalam misal kata majlis-majlis anjuran golongan Muslim. Jadi itu fokusnya. Sedangkan buku Sulaiman, beliau itu sendiri adalah seorang tokoh agama muda. Kalau kita lihat pendekatan dia tu, mungkin kerana sifat muda tu agak bersifat keras dan mempunyai unsur-unsur tegar, terutama bila kita membaca aspek-aspek penglibatan suara Islam itu dalam tentera negara bukan Islam. Jadi kita boleh lihat pandangan-pandangan dia yang bersifat klasik dan tegar di situ. Jadi dan kemudian fokus buku berkenaan lebih bersifat politik, jadi penggabungan ini dia menarik kerana dia komplement ataupun menyempurnakan antara satu sama lain. Yang muda dapat dibandingkan dengan pendekatan golongan yang senior, dan juga dari sudut fokusnya sosial dan pribadi itu disempurnakan oleh tumpuan satu buku lagi yang bersifat politik. Politik ni penting juga untuk kita membacanya. Kerana apa? Kerana dewasa ini isu Islam dan politik itu begitu hangat dibincangkan di mana-mana sesuai dengan trend kebangkitan Islam. Jadi perlulah juga kita mendapat sedikit perspektif bagaimana seorang Muslim minoriti itu menangani isu-isu politik berkaitan dengan agamanya itu sendiri. Sebagai penterjemah, saya haruslah jujur menterjemahkan seadanya dan setepat mungkin dengan apa yang dikehendaki oleh penulis asal. Bukan tugas seorang penterjemah untuk mentafsirkan secara asasnya karya terjemahan asal, dan tidak jujur bagi seorang penterjemah untuk sensor ataupun sensor bagaimana? Menampis isi kandungan buku asal. Kerana itu adalah satu proses penterjemahan yang tidak jujur. Jadi walaupun ada perkara-perkara yang mungkin kita tak setuju dalam kandungan buku yang kita terjemahkan, kita harus jujur untuk menterjemahkan seadanya sebagai representatif mewakili tulisan asal. Atas dasar itu, saya mengharap para pembaca dapat memahami bahawa tidak semua isi kandungan buku ini merupakan mewakili pendirian pribadi saya. Saya harus akui bahawa ada di dalam isu-isu yang dibincangkan kemungkinan bahawa saya mempunyai pendapat-pendapat sendiri dan berbeza pendapat. Jadi jangan dilihat bahawa benda yang diterjemahkan oleh penterjemah itu semestinya disokong, didukung dan mewakili pendirian penterjemah. Tidak. Dan saya juga ingin menyeru
hadirin dan hadirat sekalian yang ingin membaca buku ini, agar tetap membaca buku ini dengan penuh kritikal, sebagaimana kita membaca apa jua buku-buku oleh hasil karya sesiapa sekalipun. Kerana apa? Kita tidak boleh menjadikan isi kandungan buku ini sebagai sesuatu yang terukir di batu, cast in stone, atau sesuatu yang baku untuk kita pegang dan dijadikan fatwa di dalamnya itu sebagai sesuatu pegangan yang harus kita amalkan bulat-bulat di Singapura ini. Kerana apa? Kerana walaupun segala pandangan-pandangan dalam buku ini ditulis bagi memberi bimbingan kepada minoriti Muslim di beberapa tempat, tapi tidak semestinya semua pandangan itu sesuai dengan realiti di Singapura. Kita kembali kepada dasar fiqh minoriti Muslim. Falsafah fiqh minoriti Muslim itu apa? Falsafahnya ialah Islam harus diamalkan sesuai dengan konteks dan realiti di mana dia itu berada. Itu dasarnya. Jadi tidak semua, oleh kerana kedua para ulama ini dia menulis dengan latar belakang konteks tertentu. Mungkin ada, saya tak pasti, Yusuf Qaradawi pernah datang ke Singapura, memang pernah datang ke Singapura, tapi itu tidak bermakna bahawa dia memahami keseluruhannya masyarakat Singapura. Sedangkan tokoh yang satu lagi, Ustaz Sulaiman, sama dia pernah menziarahi Singapura dan tahu tentang keadaan Singapura sekalipun. Jadi kita harus faham bahawa oleh kerana Islam itu harus diamalkan dengan kontekstual. Jadi tidak semua isi kandungan buku ini walaupun bertujuan untuk menjadi fiqh bagi minoriti Muslim, semuanya harus sesuai untuk diamalkan di Singapura. Kerana ada pandangan-pandangan itu yang perlu dipersesuaikan lagi dan mungkin diberi pandangan sendiri oleh para ulama di Singapura itu sendiri. Jadi harus kritikal dalam membaca buku ini. Dan bukan tujuan penerbitan buku ini ataupun meluaskan gagasan fiqh minoriti Muslim di kalangan masyarakat Islam Singapura ini untuk menyebarluaskan mentaliti negatif golongan minoriti sebagaimana yang ada. Kerana ada setengah-setengah pihak yang mengkritik kemunculan fiqh minoriti Muslim ini sebagai seolah-olah untuk mengekalkan umat Islam ini dalam mentaliti minoriti yang negatif. Maksudnya apa? Golongan minoriti Muslim ini, mentaliti negatif yang biasa distereotip pada mereka itu ialah mereka tu terpinggir, selalu berasa semacam inferiority complex, mempunyai kompleks yang rendah. Itu bukan tujuan kita. Dan pandangan seperti itu tidak tepat sama sekali. Kerana apa? Kerana walaupun kita boleh mempunyai aspirasi masa depan yang tinggi dan kita wajar untuk mempunyai sesuatu idealism tertentu, tapi Islam juga menganjurkan agar aspirasi masa depan kita itu dan idealism yang ada dalam diri kita itu harus dicapai dengan mengakui realiti yang sedia ada. Itu tidak boleh. Artinya fiqh minoriti itu tidak bermaksud untuk kita menghilangkan bahawa memberitahu masyarakat Islam bahawa dia tidak perlu mempunyai suatu inspirasi ataupun idealism yang tinggi untuk masa hadapan. Tapi apa yang nak kita pertekankan ialah dalam usaha kita untuk mencapai cita-cita masa depan, kita tidak boleh melupa tentang realiti yang sedia ada. Kerana Islam itu sentiasa seimbang antara idealism dengan realiti. Dan tidak betul kalau kita mengatakan bahawa pengakuan hakikat bahawa kita adalah minoriti Muslim di Singapura ini merupakan sesuatu yang akan menanam bibit-bibit negatif dalam masyarakat minoriti Muslim. Kerana apa? Kerana di merata dunia kita melihat banyak kelompok minoriti Muslim yang tidak negatif. Mereka maju dengan sifat minoriti mereka. Jadi kenapa kita harus perlu melihat kewujudan minoriti kita dalam bentuk yang negatif? Yang kita boleh lihat di Malaysia, kaum Cina minoriti tapi mereka tidak jadi minoriti yang negatif.
di Indonesia pun banyak, di misalnya kata di Fiji, minoriti India mempunyai minoriti yang dominan, yang boleh menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi unsur fact minority ini tidak seharusnya dilihat sebagai usaha untuk menanam bibit-bibit negatif dalam masyarakat Islam, tapi dia kembali kepada fahaman kita bahawa secara prinsipnya Islam itulah agama yang kontekstual, yang perlu diamalkan